استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء. Kata musannif Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaifa yutasawwaru, bagaimana dapat digambarkan, an yahjubahu syai'un, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu menghijabnya oleh sesuatu, wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'in, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu zahir ia pada setiap sesuatu. Baik. Kata musannif pada rangkap yang ketiga daripada 10 perkara yang menimbulkan kehairanan ataupun ketakjuban, bagaimana dapat Allah Subhanahu wa taala itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat menghijabnya sesuatu. Maka yang ketiga ini dia sebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat menghijabnya oleh sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu zahara fi kulli syai'in, zahir ia pada setiap sesuatu. Baik. Apa makna zahir Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai'in? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa makna Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zahir pada setiap sesuatu? Makna Allah Subhanahu wa taala zahir pada setiap sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Allah zahir dengan qudrah dan juga hikmahnya. Itu maknanya. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah zahir pada sesuatu, maknanya ialah Allah zahir dengan qudrah dan juga dengan hikmahnya. Baik, di antara dua perkara iaitu qudrah dan juga hikmah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qudrah itu batinah sifatnya, sementara hikmah itu sifatnya ialah zahirah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qudrah itu sifatnya batinah, batin, sementara hikmahnya itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifatnya zahirah. Baik. Sebagai contohnya kita kata hari ini hujan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila hujan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kita tu pagi tadi sidai kain di rumah. Bila sedekah di rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Tuan-tuan, jadi waktu pagi tadi kita kata terang, kita berasa tak hujan kot, dengan penuh yakin kita kata tak hujan kot. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tuan-tuan, jadi kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sidai kain. Bila sidai kain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi bila kita sidai pagi tadi, hari ni ataupun lah ni pukul 9.30. Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu orang nak majak mai. Kelam ni. Tengok hujan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita kata silap tidak pagi tadi, hujan. Tuan-tuan, jadi qudrah Allah tu tersembunyi. Qudrah Allah tu tersembunyi. Allahumma salli ala Muhammad. Hikmah Allah itu zahir sifatnya. Taib. Jadi barangkali kita kata macam ni, Allahumma salli ala Muhammad. Taib. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Contoh lain. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Benda yang ada ni, benda yang wujud ini, Masalah Sayyidina Muhammad, dia berada di antara dua. Di antara qudrah dan juga hikmah. Benda yang ada ni tak lepas. Benda yang ada ni, Masalah Sayyidina Muhammad, dia akan duduk di antara qudrah dan juga hikmah. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hikmah ni yang kita faham secara zahir. Qudrah ni yang kita faham secara batin. Hikmah yang kita faham secara zahir. Yang kita faham lah tu kita panggil hikmah. Hikmah ni yang kita faham lah tu. Qudrah ni yang kita faham, yang datang daripada Allah Sayyidina Muhammad, suci hati kita. Saya ulang balik. Allah Sayyidina Muhammad. Hikmah ni yang kita faham, yang kita dapat faham lah tu, ataupun benda yang bersifat luaran yang kita faham. Allah Sayyidina Muhammad. Taib. Itu dipanggil hikmah. Qudrah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kita faham, yang datang daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hati yang bersih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun orang kata, kalau hikmah tu maknanya yang tersurat, qudrah itu yang tersirat. Qudrah itu yang tersirat. Hikmah itu yang tersurat, yang kita faham secara terus. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun kita kata benda yang ada ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia duduk di antara dua, iaitu duduk di antara jamak dan juga faraq. Duduk di antara jamak dan juga duduk di antara faraq. Itu istilah tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Bagi contoh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Macam tadi kita sidai kain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bila kita pergi sidai kain, kita berasa kita yang pergi sidai. Kita berasa kita yang pergi sidai.
Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bila kita kata silap aku pergi silap kain, masalah Sayyidina, tuan-tuan, jadi hak tu yang kita faham secara zahir. Hak tu yang kita faham secara zahir. Sementara di sana ada pahaman yang bersifat batinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sebenarnya tak silap dah. Betul dah tu. Betul dah. Pasal apa? Sebab Tuhan nak bagi pelajaran. Tuhan nak bagi pelajaran. Masalah Sayyidina Muhammad. Pelajaran macam mana? Masalah Sayyidina Muhammad. Bahwasanya dunia yang cerah ni betul, dunia yang cerah ni tak pada sangkaan kita cerah sepanjang hari. Nampak cara macam ni tak hujan. Tuan-tuan, Tuhan boleh tukar benda yang cerah serta merta jadi gelap. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak silap lah. Mana? Tuhan nak perkenalkan dia kepada kita pada saat tu. Tuhan nak beritahu pada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memang dia berkuasa. Memang dia boleh buat. Tak ada benda yang Tuhan tak boleh buat. Tak ada mustahil pada Allah. Tuhan boleh buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu yang dikatakan benda yang ada ni dia duduk di antara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jamak dan juga faraq. Faraq ni apa? Jamak tu apa? Faraq ni kita masih lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh membeza-beza. Kita buat, Allah buat. Kita buat, Allah buat. Kita duk kata kita. Kita duk kata kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi contohnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita main mengaji. Kita makik semayang malam. Kita baca Quran. Kita berzikrullah. Baik. Kita duk kata kita. Malam ni aku bangkit semayang malam. Sekalipun kita tak bangkit awal sangat, kita bangkit lebih kurang pukul 5.20. Masalah Sayyidina Muhammad kita kata, Sayyidina Muhammad, aku alhamdulillah lah malam boleh bangkit pukul 5.20, boleh bangkit dan buat 2 rakaat. Tuan-tuan, walaupun kita kata alhamdulillah, tapi kita kata kita. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kata kita. Di sana ada satu makam dia panggil makam jamak. Makam jamak ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makam di mana kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di antara 2 perbuatan, yaitu perbuatan Allah dan perbuatan kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sudah tak boleh dapat dibeza lagi, sebab semuanya Allah. Sebab semuanya Allah. Kita tak ada lah, yang ada hanyalah Allah. Itu dia panggil makam jamak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila, tuan-tuan, dalam dunia ni banyak orang yang duduk di makam faraq, boleh membeza, masih membeza-beza. Masalah Sayyidina Muhammad, hak ni dia buat. Dia buat. Kalau dia memimpin, dia kata masalah Sayyidina Muhammad. Kalau dia memimpin, tak kira lah mungkin dia peringkat qaryah ke, memimpin di peringkat negeri ke, memimpin di peringkat kawasan ke, dia peringkat apa ke, masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata, tu dia buat, tu dia buat, tu dia buat. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dia masih membeza di antara perbuatan-perbuatan tu. Dia buat, Allah buat. Baik. Di sana, tuan-tuan, ada orang yang duduk di peringkat jamak. Peringkat jamak ni semua Allah. Semua Allah. Yang buat tu semua Allah. Baik. Diri dia tu dia tak nampak lah.
Diri dia bila dia kata alhamdulillah semalam boleh bangkit 2 rakaat, tuan-tuan, perkataan sama. Perkataan sama. Allah semalam boleh bangkit 2 rakaat. Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hak perkataan kedua ni, Allah Sayyidina Muhammad, dia sudah tenggelamkan diri dia yang zahir hanyalah Allah. Dengan maksud Allah Sayyidina Muhammad, kalau Tuhan tak bagi aku boleh bangkit, aku tak boleh bangkit. Ataupun kita kata begini, Allah Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Sayyidina Muhammad, bila mana kita boleh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Sayyidina Muhammad, sebenarnya itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan ketuhanan dia, menzahirkan kebesaran dan juga ketuhanan dia. Allah Sayyidina Muhammad. Dengan maksud, kalau tengok dalam Quran Tuhan sebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Sayyidina Muhammad, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah Sayyidina Muhammad, setiap yang berada di langit yang di bumi, setiap yang berada di langit dan setiap yang berada di bumi. Allah Sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad, sebenarnya pada zahirnya kita kata, kalau kita manusia ni, orang tu ni saat ni dia pada 9.30 sampai 10.30 di sini ada pengajian. Allah Sayyidina Muhammad. Di tempat lain waktu yang sama ada orang yang membaca Al-Quran. Dalam waktu yang sama Allah Sayyidina Muhammad ada orang yang bersedekah. Dalam waktu yang sama ada yang berkhidmat kepada orang kerana Allah. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segi zahirnya tuan-tuan, maknanya ibadat ni timbul daripada kita. Segi zahir, sebenarnya zahir dan sebenarnya yang sebenar hakikatnya Allah Sayyidina Muhammad, ibadat ni datang daripada Allah. Ya, segi zahirnya ibadat ni timbul daripada kita. Yang sebenarnya ibadat ni datang daripada Allah. Pasal apa Allah menzahirkan ibadat pada kita? Allah Sayyidina Muhammad, sebab Tuhan memperkenalkan dia kepada kita. Jadi dengan sebab ibadat ni maka zahirlah Allah. Bila orang tu sembahyang, Sayyidina Muhammad, tak kira dia sembahyang tu ikhlas kerana Allah ataupun bukan kerana Allah, tapi zahir ibadat tu menandakan ada Allah. Sebab sembahyang ni hanya orang sembahyang kerana Allah. Orang baca Al-Quran, Allah Sayyidina Muhammad, maka zahirlah Allah, sebab Al-Quran datang daripada Allah. Bila orang berzikrullah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, maka hiduplah dalam dunia ni suasana apa? Suasana Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya taib, ya tuan-tuan, itu di antara doa. Jadi bila mana kita melihat Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, contoh kita pergi ke Mekah, salli ala Sayyidina Muhammad, pergi ke Mekah, ataupun kita kata raya. Raya tu sebenarnya salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan menzahirkan kewujudannya. Jadi katakan zahara fi kulli syai'in, Allah zahir pada setiap sesuatu. Allah Sayyidina Muhammad. Taib. Raya tuan-tuan, sepanjang pengamatan saya, lebih kurang 40 tahun duduk atas muka dunia ni, Allah Sayyidina Muhammad, raya tuan-tuan, Tuhan tak pernah buat hujan. Pagi raya tak hujan macam ni tuan. Pagi raya ni ceria. Ya, pasal apa? Sebab raya. Tuhan nak bagi apa tuan-tuan?
masalah Sayyidina Muhammad. Tuhan nak bagi, memang kita merayakan raya sebab kita dah dapat tunaikan perintah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ni raya tuan-tuan. Kita kalau kita buat satu organisasi besar bersifat global ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita nak bangkang raya. Tuan boleh faham maksud saya? Tuan-tuan nak bangkang raya, nak kempen jangan raya. Buat satu operasi besar-besaran. Maknanya nak tolak raya. Tuan-tuan, tak boleh. Pasal raya ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia fitrah. Lepas 30 hari orang besar orang nak raya, tuan-tuan bangkit satu kumpulan buat besar-besaran, jangan raya. Tak boleh, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita dipaksa Allah untuk raya. Jadi raya ni, Allah Sayyidina Muhammad, dia satu suasana yang Tuhan bagi untuk apa? Untuk kita merasa kewujudan dia, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Akhirnya bila tuan-tuan, bila raya masalah Sayyidina Muhammad, orang terpaksa raya. Mana anak-anak yang duduk jauh masalah Sayyidina Muhammad pakat bergerak balik. Yang Johornya, yang Melakanya, yang Kuala Lumpur bergerak balik. Kita yang duduk di rumah ni masalah Sayyidina Muhammad, esok nak raya, yang ayah-ayah pergi cari apa? Pergi cari daging. Cari daging dah. Pergi market pun lain orang di market tu. Kita di rumah pun tak torah. Pasal apa? Macam-macam kerja lah muslimat di rumah. Nak tukar tirai, nak tukar apa ni, sarung kusyen. Jadi tak torah. Tak torah. Kampung semua tak torah. Pasal apa? Tuhan paksa untuk raya. Sayyidina Muhammad. Maknanya pada hari raya, zahir Allah pada hari raya. Baik, saya satu masa tuan-tuan, satu masa Tuhan bagi Sayyidina Muhammad duk bawa kereta hari raya. Lepas mayang raya, Sayyidina Muhammad siap balik kampung. Suatu naik kereta balik, hati berasa halus sangat. Punca hati halus tu bukan apa tuan-tuan, sebab tengok pelik kereta, nombor pelik kereta W dengan M dengan A dan K tu telah dah. Ya Allah, saya kata hati tadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, orang terpaksa ikut Allah. Tuan-tuan, zahir Allah pada setiap sesuatu. Sebab semua itu perbuatan Allah. Satu. Contoh yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad mati. Bila haba-haba kata mati, serentak perasaan orang yang berkait dengan si mati, serentak sedih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan tak ada orang yang seronok orang tu mati. Haba-haba kata mati, mati dah. Alhamdulillah, syoknya lompat. Ada. Tapi tuan-tuan, yang katakan manusia ni, Sayyidina Muhammad bila terima mati seorang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, kemarin aku jumpa dah sembang mari elok yang kemarin mati dah. Serentak dah. Serentak naik. Tuan-tuan boleh bayang serentak naik. Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan tengok Sayyidina Muhammad tu, bila mana di stadium Sayyidina Muhammad, satu gol yang diperosok oleh Terengganu mengalahkan Kelantan, mula semula seri. Lepas tu dia boleh posok, masuk gol serentak, tu serentak macam tu.
Gol! Satu dunia Malaysia ni semua gol. Serentak tuan. Masalah Sayyidina Umar. Dia mati serupa juga. Bila Tuhan bagi mati satu orang serentak, semua yang terima tu sedih. Serentak sedih. Maknanya zahir Allah pada fi kulli syai'in. Zahir Allah pada setiap sesuatu. Allahu Akbar. Al-Musa'ala Sinawat. Baik. Sama ada zahir pada benda yang sedih ataupun zahir benda yang seronok. Al-Musa'ala Sinawat Muhammad. Serentak tuan-tuan. Itu dikatakan, macam mana kita boleh kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terhijab Allah daripada kita. Allah boleh terhijab dengan kita oleh sesuatu, sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah zahir pada setiap sesuatu. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zahir Allah itu ialah dengan qudrah dan juga dengan hikmahnya. Zahir Allah itu dengan zahir, dengan qudrah dan juga hikmahnya. Yang zahir ialah hikmahnya. Masalah Sayyidina Muhammad yang kita dapat faham secara zahir. Yang tersembunyinya ialah qudrah. Ialah qudrahnya. Baik. Jadi tuan-tuan, Allahumma Sayyidina Muhammad, kita tak boleh kesan Allah nisbah pada zat dia. Kita tak boleh mengesan zat Allah. Allah Sayyidina Muhammad. Sementara makhluk ni semua dapat kita kesan. Makhluk dapat kita kesan. Allah Sayyidina Muhammad. Sekalipun ada makhluk yang tak dapat dikesan, ada. Kalaupun kita kata kuman, bakteria, Allah Sayyidina Muhammad, virus, tak dapat dikesan dengan mata zahir, tapi ada alat boleh mengesan makhluk tu. Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Makhluk yang bukan halus. Allah Sayyidina Muhammad. Makhluk yang bukan halus. Makhluk yang besar nyata macam kita. Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Ada yang tak dapat dikesan. Dia bukan makhluk ghaib macam malaikat. Dia bukan ghaib macam hantu. Dia zahir macam kita, tapi tak dapat dikesan. Alat canggih yang ada pada manusia, satelit, tak boleh kesan. Sedangkan satelit, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh mengesan. Dia pada atas, dia boleh fokus sampai dia boleh tengok kita duduk dalam rumah, duduk apa? Duduk baca buku, bujang duduk baca buku. Kalau buat lain, daripada atas, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, contohnya apa? Kedudukan Ya'juj wa Ma'juj. Orang tak boleh kesan. Tak mana duduk Ya'juj wa Ma'juj, tak dapat kesan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Pasal apa? Tu dia katakan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, zahir Allah pada setiap sesuatu. Pada kedudukan Ya'juj wa Ma'juj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak dapat dikesan oleh makhluk pun Allah zahir pada dia. Pasal apa? Sebab Tuhan yang tutup daripada dapat dikesan. Allah zahir pada setiap sesuatu. Sama ada yang dapat dilihat, Allah zahir, demikian juga yang tak dapat dikesan, yang tak dapat dilihat pun Allah zahir di situ. Allah zahir pada benda itu, sebab yang melakukan semua Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang blok Ya'juj Ma'juj ni? Dzulqarnain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dzulqarnain ni bila masa dia? Bukan jauh sangat pun. Dzulqarnain selepas Nabi Isa, tuan-tuan. Nabi Isa dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 500 tahun. Ada senama Nabi kita dan kita 1400 tahun. Lebih kurang 2000 tahunnya. Ada senama Muhammad. Tuan-tuan, jadi tamana doa Ya'juj Ma'juj tak dapat kita tahu. Tuhan tutup. Ada senama Muhammad. Tapi yang pastinya
benteng besi yang dia konkret itu akan musnah, akan rebah. Ketika itu keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Selepas 2000 tahun mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tersembunyi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan, zat Allah kita tak dapat kesan. Tak dapat kesan zat Allah. Tara makhluk dia pun kita tak dapat kesan. Tambahlah dia. Tapi tuan-tuan, kita dapat mengesan Allah melalui sifat-sifat Allah. Melalui sifat-sifat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi tuan-tuan, sifat Allah ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dapat bila mana kita boleh faham sifat Allah, tuan-tuan, itulah perantaraan kita dan Allah. Maka sebab itu dalam permasalahan tauhid, dalam mazhab yang kita pegang itu mazhab khalaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mempelajari secara khusus sifat 20. Sebab melalui sifat inilah dapat kita mengenal Allah. Baik. Macam kita tengok hari ini, masalah Tuhan, ni bahasa kita, no? Tuhan mempermain-mainkan kita. Tuhan mempermain-mainkan kita. Masalah saat dia buat bagi hujan, lebat, dia tarik balik, dia buat ringan balik. Ni dia bermain-mainkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka demikian juga Tuhan mempermain-mainkan perasaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertukar ganti, ada hari sedih, ada hari seronok. Bukan hari, ada masa sedih, ada masa seronok, bertukar ganti. Tengah-tengah duk seronok, sedih. Tengah-tengah duk sedih, seronok, bertukar ganti. Bertukar ganti ni dia macam gelombang, naik turun, naik turun, naik turun. Tuan-tuan, perasaan seronok bukan seronok panjang masa. Seronok ni ada yang seronok, dia maintain seronok, lepas tu seronok tu turun pula. Begitu tuan-tuan. Jadi maknanya semua tu ialah zahara fi kulli syai'in. Allah wujud pada semua sesuatu yang ada. Baik, tuan-tuan, Tuhan katakan maha, Tuhan maha berkuasa. Kita ni kalau kita tumpu kat seseorang, kita tak boleh tumpu kat orang lain dah. Kalau pemikiran kita, minda kita fokus kepada seseorang, tuan-tuan tak fokus pada hal lain. Dan kali bila saya duduk baca ni, tuan-tuan fokus saya. Di rumah tuan tak ingat dah, anak tak ingat dah, kerja tak ingat dah. Baik. Tapi Tuhan, dia fokus semua makhluknya. Bayangkan, Tuhan fokus semua makhluknya. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Kita kata kita ada dua tangan, kita bukan tok kong. Tangan banyak boleh buat banyak, betul kan tuan? Kita dua tangan ni yang boleh buat tak boleh buat tu. Tapi Allah tuan-tuan, fa'alul lima yurid, dia buat apa yang dia nak, banyak buat apa yang dia nak. Masalah Sayyidina Muhammad. Perasaan orang tu, Tuhan main macam ni. Perasaan orang ni, Tuhan buat begini. Baik, jadi bila kita boleh renung macam tu, kata-kata Tuhan maha berkuasanya Allah, berkuasa sungguhlah Tuhan. Saya tuan-tuan dalam ngaji ilmu tauhid ni, satu masa, satu petang lepas asar, kami mengaji tauhid. Hari itu pembahasan guru saya tentang masalah ilmu Allah Ta'ala. Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila dia bahas bab ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya berasa tersentuh sangat. Dan saya berasa saya nak teriak. Sebab berasa itulah titik permulaan saya macam mengenal dia. Masalah sayyidina Muhammad. Contoh tuan-tuan, Tuhan yang mengetahui tentang makhluknya, masalah sayyidina Muhammad, bukan selepas makhluk ada baru Tuhan tahu. Tuhan mengetahui tentang makhluknya sebelum ada makhluknya.
Makhluknya berapa orang? Makhluk Allah berbilion-bilion. Mungkin lebih daripada hak saya sebut tu. Makhluk dia bukan sahaja manusia saja. Makhluk Allah ni binatang, makhluk Allah ni malaikat, makhluk Allah ni jin, berbagai-bagai. Makhluk ni ada objek yang tak bergerak. Tuan-tuan, semua benda yang bakal berlaku dalam dunia sampai akhirat, semua Tuhan tahu. Ibarat satu orang, ada Sayyidina Muhammad, kita kata arkitek, yang nak buat satu bangunan. Ada Sayyidina Muhammad, bangunan tu tak siap lagi pun, dia nampak dah bentuk bangunan tu, dia nampak dah. Pasal apa? Sebab dia yang buat plan. Kita tengok plan pun tak faham lagi. Bila pelukis plan, bagi plan kat kita nak buat rumah, kita tekuk mana ni ha? Kita tanya pula, pasti kita tak faham, tak reti tengok plan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mengetahui tentang makhluknya sebelum ada makhluknya. Kalau kita kata producer filem, satu producer filem, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ni ikut Tuhan, siapa dengar alhamdulillah, tak dengar pun alhamdulillah juga. Sallallahu alaihi wasallam. Satu orang pengarah filem, sebelum dia mengarahkan satu filem, sallallahu alaihi wasallam, dia dah tahu dah keseluruhan filem itu. Awal dia, pertengahan dia, akhir dia macam mana. Mana dia tahu secara keseluruhan mengenai filem tu. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mengetahui tentang makhluknya sebelum ada makhluknya. Bila kata macam Tuhan, siapa tahu itulah kehebatan dia, kekuasaan dia. Baik. Jadi dengan kita mengetahui tentang sifat Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka kita fahamlah yang dikatakan Allah. Kita kenal Allah melalui sifat Allah. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita kata begini, sallallahu alaihi wasallam, makhluk ni, baik, dia ada benda yang disebut his, ada yang dipanggil makna. His ni yang zahir, makna tu ialah yang tersembunyi. Setiap makhluk ni dia ada his, dia ada makna. Kalau kita kata kita ni, baik, kalau saya, tuan-tuan yang tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tengok zahir saya. Apa zahir saya? Iaitu jasad, diri. Pada saya ada apa juga? Pada saya ada juga yang disebut dengan makna. Makna tu ialah unsur saya juga. Apa dia? Unsur ruh saya. Baik. Jadi bila tengok kelibat satu orang yang kita kenal lintas, kita kata, ha, tu Ma'in. Orang tengok Ma'in tu kan, ni bukan cikgu Ma'in ni, ni lain ni. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tengok satu orang kita panggil sallallahu alaihi wasallam, kita kata tu tu. Tuan-tuan, jadi kita melihat his seseorang, zahir seseorang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam waktu sama, orang tu dia ada unsur apa? Unsur makna kepadanya. Unsur makna tu apa? Unsur makna tu ruh dia. Orang selalu menghukum yang zahir. Sallallahu alaihi wasallam, orang tidak dapat mengesan yang tersembunyi. Baik. Kita tengok sallallahu alaihi wasallam Muhammad peluk sekaya. Lain liok peluk sekaya. Tengok peluk sekaya dengan kepalanya hijau, dia kata, amboi sedapnya. Makan lagi? Tak lagi pun. Hukum dah, amboi sedapnya. Hukum yang zahir siap.
Dia berhenti tengok pulut saya. Kawan jual kata, nak apa? Nak lah. Dia pun ambil bagi. Bukan nak beli, ambil lah. Kita pun ambil makan. Awak yang buat macam ni tak bergula lah. Tuan. Jadi maknanya dalam satu unsur tu dia ada unsur his, ada unsur makna. Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tengok kereta baru. Contoh saya kata Azza. Tengok amboi, berkenan dia tengok kereta ni. Cantiknya cara buatannya. Baik. Hukum dah kata okey. Uji pandu lagi, dok lagi. Bila uji pandu, mana tuan-tuan sudah duduk dalam benda tu. Bila naik ke, contoh yang tuan-tuan, naik pertama sekali, pegang pintu tu, bunyi tarik, ping, Allah, tin saja ke? Contohnya, tak padan dengan kereta, comel sangat, tarik, tin dia. Tuan-tuan pegang pula, pegang pula, gear, tolak, perih, amboi, ringannya. Tuan-tuan, jadi tu dia panggil unsur makna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kalau tidak kerana his, kita tak tahu makna. Kalau tak kerana his, benda yang zahir, kita tak tahu makna. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kita tengok hak berlaku ni hari-hari ni. Hujan ni ialah zahir. Maknanya apa? Maknanya ialah Allah yang melakukan, Allah yang memperbuat. Jadi kalau Allah memperbuat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang tak silap. Pasal apa tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad, sebab Tuhan tahu apa yang baik, apa yang tak baik. Baik. Hatta tuan-tuan, kalau ribut sekalipun, bila ribut tu, mai subhanallah, dia angkat banyak bumbung daripada rumah orang. Bila kita tengok zahir, kita kata, loh, pasal apa? Tuan-tuan, tak silap lah Tuhan buat. Memang tak silap lah. Tak silap. Sebab kudrah Allah ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia tuan-tuan, kudrah ni dia bekerjasama dengan iradah. Iradah tu kena, kudrah tu ialah kuasa. Yang Tuhan nak akan berlaku. Jadi kudrah ni, hujan, kemarau, ribut, semua tu kesan. Semua tu ialah kesan daripada kudrah Allah. Baik, kudrah ni dia bekerja selari dengan iradah. Hak Tuhan nak akan berlaku. Tuan-tuan, hak Tuhan nak ni, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan nak tu bila? Hak Tuhan nak ni, Tuhan bukan nak sehari dua ni, Tuhan nak pada azaliah itu lagi. Kudrah Allah tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Dia iradah ni, dia kerjanya selari. Masalah Sayyidina Muhammad, hak Tuhan tak mesti berlaku. Hak Tuhan tak mau, tak akan berlaku. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi hak Tuhan buat semua betul. Yang tak setujunya kita. Dan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan tengok Tuhan mempermainkan kita. Kita kata pasal apa ni duk turun sat, tuan-tuan, kita tak ada tumpu lah. Tuhan tak tahu kita hari kita mengaji, kita nak ngaji tentang dia, pasal apa dia buat bagi hingga. Pada kita silap. Betul tuan-tuan?
Tuhan tak tahu ke kita mengaji ni hikam hari ni? Ngaji hikam ni, nak ngaji tentang dia, duk sebut dia tak berhenti. Dia tak tahu ke? Pasal apa dia bagi ingat? Pasal apa dia bagi hujan? Tuan-tuan, pada kita silap. Pada kita, Tuhan tak patut buat macam ni. Ni orang nak mengaji buat, orang bukan buat maksiat ni. Kita bukan menerhaka pada dia, kita nak mentaati dia. Pasal apa dia ganggu kita? Itu bahasa kita. Tuan-tuan, Tuhan buat tak silap. Tuhan buat tu betul. Yang kita faham secara zahir, hak tu apa dia? Pasal apa Tuhan? Sat dia buat hujan, sat dia tarik balik. Dia tak buat strik-strik mudah. Dia tak buat macam hari-hari lain, tak hujan kita balik mengaji, relax je. Tak. Tuan-tuan, pasal apa Tuhan buat macam tu? Tuan-tuan, yang kita faham, pasal apa Tuhan buat macam tu, tu dipanggil hikmah. Hak lapis luar. Hak lapis luar tu. Yang kita segera yang main di otak kita tu dia panggil hikmah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi hikmah ni apa? Hikmah tu dia panggil his. Hikmah tu lah yang dia panggil his, hak luar tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kalau tak kena hikmah, kita tak faham qudrah. Kalau tak kena his, kita tak faham makna. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, untuk memahami makna, kita kena dapat melihat dan memahami his. Kita tak akan Sayyidina Muhammad faham tentang kereta, sesebuah kereta, kalau kita tak, kalau zahir kereta, sebiji kereta tu tak ada. Kalau kereta tak ada, masalah Sayyidina Muhammad, kalau contoh kereta Alza tu tak ada, kita tak tahulah kata tarik pintu tutin saja contohnya. Baik. Jadi kita faham benda yang kata his, sebab kita faham benda yang dikatakan makna sebab ada his. Jadi his ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah kullu syai'in. Kullu syai'in, semua sesuatu ni ialah his. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak kerana makhluk yang ada ni, kita tidak faham tentang Allah. Kita tak faham tentang Allah. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dalam istilah tasawuf dia panggil, ada istilah dia panggil kasif, ada dia panggil latif. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kasif terjemahnya tebal. Latif terjemahnya lembut. Taib. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Semua hak luaran ni, semua dia panggil tebal. Semua hak dalam itu dia panggil latif. Ada Sayyidina Muhammad. Dunia ni semua unsurnya kasar. Makhluk ni semua unsur zahirnya kasar, tapi dia ada unsur dalaman yang halus. Baik. Tuan-tuan, ada Sayyidina Muhammad, sementara akhirat tidak. Akhirat dah terbalik, dia akas. Unsur akhirat ialah halus. Tuan-tuan, jadi contoh di dunia, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita makan, yang menghukum, yang merasa sedap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nikmat dunia ialah jasad. Kita tidur atas apa? Atas lantai kayu.
Lepas tu terumah main tilam. Dia kata Allah tidur atas lantai. Ni tilam ada ni. Tuan-tuan beralih tidur atas lantai, atas tilam, berasa tak sedap? Rasa. Nikmat dunia yang rasanya ialah jasad. Allah senang. Kita sejuk. Orang tua Allah senang. Tak pernah naik kereta. Orang tua-tua tuan, kalau orang tua-tua dia naik kereta, dia syok naik kereta tak ada aircon. Dia takut tak boleh naik kereta, dia aku pening kepala. Anak-anak duduk zaman moden tak reti naik kereta tak ada aircon. Start kereta langsung tekan aircon. Bahkan bukan sekadar kita, anak-anak apa pasang kereta, ayah aircon dah. Beza tok naik dia kata buka tingkap. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang tua naik kereta, orang muda naik kereta. Bila orang tua naik kereta, bila pasang lampu, bila buka tingkap peruh masuk, dia kata sedap nikmat dunia, jasad yang rasa sedap. Kita naik kereta, pasang-pasang aircon, amboi, sedap Siapa yang rasa? Jasad juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Bila naik kereta, sallallahu alaihi Muhammad, malam, pasang aircon. Kita kata, sejuk sangat ni. Tak pasang tak boleh. Jadi kita pun sweater, pakai baju sejuk. Rasa okey tak? Okey. Rasa okey tu siapa rasa? Jasad. Tetap jasad juga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, unsur yang paling utama ialah ruh. Di dunia unsur yang paling utama ialah jasad. Akhirat unsur yang paling utama ialah ruh. Kita juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tuan-tuan, ruh ni hidup di akhirat bukan macam ruh hidup atas muka dunia. Ruh ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia bersifat maknawi, dia bersifat makna. Bersifat makna ni macam mana? Bersifat makna, sallallahu alaihi Muhammad, bersifat makna, dia macam dengan unsur malaikat. Malaikat tuan-tuan kalau duduk hadapan kita, ada Sayyidina Muhammad, kalau kita pi raba pegang, nampak raba pegang? Tak ada. Ni unsur malaikat atas muka dunia. Tapi unsur makna tu, ada Sayyidina, bila balik akhirat esok tak macam tu. Tak macam tu. Di akhirat esok, ada Sayyidina Muhammad, unsur ruh ni, baik, dia berjasad macam jasad kita atas muka dunia. Unsur ruh ni yang hari ni kita tak faham, kita akan faham unsur ruh itu di mana? Di akhirat esok. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi unsur yang dipanggil his, unsur yang dipanggil makna, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Unsur-unsur ini Allah zahir padanya. Itu kata musannif, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un, macam mana dapat digambarkan pada akal kita. Allahumma salli Muhammad kata Allah itu menghijabnya oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zahir pada setiap sesuatu. Semua ada Allah. Semua ada Allah. Baik. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Itulah kata ulama, di mana saja, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dalam Quran sebut. Aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana sahaja kamu hadap muka, di sana ada Allah. Semua Allah. Baik. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Taib. Tuan-tuan, Tuhan zahir bukan sekadar pada orang Islam. Pada diri orang kafir itu sendiri zahir Allah. Allah zahir bukan pada setiap orang yang buat taat. Pada diri orang buat maksiat pun zahir Allah. Sallallahu Muhammad. Macam mana? Sebab tuan-tuan, kafir ada Tuhan yang buat. Ingkar dia Tuhan yang buat. Derhaka dia Allah yang buat. Dia melawan Allah tu Tuhan yang buat dia bagi dia lawan Allah. Dia mensyirikkan Allah, dia menentang Allah, Tuhan yang buat bagi dia menentang Allah. Itu macam berlaku tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Kelantan. Satu masa hari itu saya pernah cerita masalah satu orang, dia mengusahakan tembakau ni bila dia jemuk macam tadi, jemuk tu nampak terang elok matahari suluh cerah bukan main, tak semena-mena tuan-tuan, tiba-tiba Allah mendung tercepatnya berimpun, hujan turun merum, jadi macam mana tembakau dia, rasa kecewa macam kita jemuk hujan turun. Itu lah dia punya marah tuan-tuan. Dia keluar ke tengah padang, bawa parang. Ni habis lah. Pergi tengah padang. Masalah Sayyidina Muhammad pergi tengah padang, angkat parang tu. Angkat parang, dia kata apa? Mana Allah? Mana Allah? Mana Allah? Mana Allah? Tuan-tuan, ni waktu dia angkat parang, mana Allah? Mana Allah tuan-tuan? Siapa yang buat tu? Allah buat. Allah mencipta dia, mengangkat parang, tanya mana Allah? Mana Allah? Tuhan bukan mengangkat, mencipta hanya unsur jasadnya, ia angkat parang, tanya Allah. Ni hati dia pun sama juga, protes pada Allah. Tuhan yang buat tu. Tuhan yang buat, hati dia protes Allah. Mana keseluruhan jasadnya, dalam dan luarnya semua Allah. Allah buat. Maknanya orang yang derhaka pada Allah, Allah yang buat zahir dan batin. Allah mereka cipta orang yang menderhaka kepada dia. Tuan-tuan, maknanya zahir Allah pada semua perkara, fi kulli syai'in, pada semua perkara, bukan hanya pada Islam saja. Allah zahir bukan pada orang yang, pada suasana orang yang duduk dalam rumah Allah je. Hak di disko pun zahir Allah. Hak duduk menari pun zahir Allah. Tuhan yang buat duduk menari. Tuhan buat duduk menari. Hak minum arak, Tuhan yang buat bagi dia minum arak. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya, tuan-tuan, kalau ibarat kata-kata beginilah. Alam ni semua Allah. Bila tengok orang mentaat, kita kata tu dia orang mentaati Allah. Bila tengok orang buat maksiat, kita kata tu dia orang derhaka pada Allah. Tuan, bila tengok sana, semua zahir Allah. Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, kalau tengok orang Yahudi meninggal, mati, diusung, lalu dapat Nabi kita menangis. Pasal apa? Sebab faham Allah tu zahir fi kulli syai'. Allah yang bagi mati, Allah yang matikan dia sebagai Yahudi. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu dia kepanjang. Maknanya Allah lah yang akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia pasti menghuni neraka. Tu yang musnah heran tu. Macam mana Allah itu sesuatu boleh menghijabnya, sedangkan semua perkara dalam alam ni Allah zahir pada dia. Zahara fi kulli syai', pada semua perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah zahir pada apa? Allah zahir pada babi. Allah zahir pada kera. Kera siapa pun tak mau. Hang ni macam kera. Oh, naik telinga merah.
macam buah tomato. Pasal apa? Kata macam kera. Kata babi lagi nak marah. Tuan-tuan. Jadi semua tu zahir Allah. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab Allah yang cipta makhluk-makhluk dia tu. Babi tu dia punya kategori najisnya mughalladhah. Tuhan yang buat. Perangai kera pun sikit punya huduh, Allah yang buat. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi apa hikmahnya? Taib. Tuhan buat semua ada sebab. Sebabnya apa? Untuk agar dapat kita kenal dia. Oh, Tuhan buat. Taib. Kera, tuan-tuan. Tak ada makhluk Allah yang serupa dengan manusia melainkan kera. Pasal ada tangan dua, ada kaki dua, cara muka macam manusia. Maknanya kalau hampa perangai macam kera, rupa manusia duk menari tuan-tuan macam kera tu. Tapi kera bagus, tuan-tuan. Bagus lagi daripada kita. Pasal apa? Kera adalah suatu sifat sangat cemburu. Cemburu apa? Dia cemburu kalau isterinya dizina oleh orang. Oh, kera pada bini tu. Kera. Dan dalam makhluk-makhluk Allah ni, masalah Sayyidina Muhammad yang merejam spesiesnya yang berzina, kera. Kera ni ada akad nikah, tak tahu. Tapi kalau bini dia orang berzina, bukan orang berzina, kera berzina lah. Jadi jadi kalau kera ni ada berlaku perzinahan antara dia hak betina tu dengan jantan lain, kera hak yang jadi suami kera ni, dia akan panggil kera lain semua akan mai dan dapat kami batu dan pungai kera. Tuan-tuan, tak ada makhluk lain. Maknanya yang mempraktikkan hukum hudud kera. Tapi pelik, manusia tak mempraktik hukum hudud, kera pergi praktik pula. Tuan-tuan, pernah berlaku satu ekor kera, Sayyidina Muhammad, dia duduk tidur atas lengan suami dia. Suami dia buka lengan, dia tidur atas lengan suami dia. Tiba-tiba mai satu ekor kera jantan lain. Lebih kurang macam kita kejip mata lah. Kejip mata, hak betina ni bangkit. Pergi berzina dengan kera hak panggil dia tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila lepas berzina, mai hidup balik. Mai hidup balik, hak jantan dia bangkit. Pasal bangkit? Tuan-tuan, dia bau zina. Dia bau zina. Tu dia panggil struktur yang Tuhan buat pada hidung apa ni, kera ni, dia bau zina. So dia panggil kera semua. Maka kera yang hadir, tuan-tuan, Sayyidina Muhammad mengambil batu dan merejam kera betina ni. Tuan-tuan, maknanya kalau kita kaji, ya Allah, siapa yang buat sistem yang ada pada kera batu itu apa? Allah. Sistem kera, perangai kera, tuan, walaupun huduh, tuan-tuan, subhanallah, dia perangai tak ada pada binatang lain. Kera. Demikian juga babi, khinzir. Apa panggil khinzir? Perangai khinzir ni tak cemburu pula. Pernah orang buat satu uji kaji. Orang masuk satu ekor babi dalam kandang. Sayyidina Muhammad. Lepas tu, tuan-tuan, orang masuk hak jantan. Lepas pakai hormon hak jantan ni. Tuan-tuan, mereka jadikan hak betina pakai hidangan mereka. Sedangkan masalah Sayyidina Muhammad ni, hak babi betina ni, dia memang dah bersuami kan. Babi jantan ni lama dah. Bila boh dalam kandang tu, dia hak laki dia pulun, hak lain pulun juga. Ni dia panggil khinzir, ke babi. Sebab itu Islam kita tak bagi makan babi. Zahirnya, zahirnya apa? Zahirnya sebab adan
Sebab hukumnya najis, mughalladhah. Kalau anjing najis mughalladhah, khilaf lagi. Tapi kalau babi tak ada khilaf, memang mughalladhah, tak boleh makan babi. Kalau menyentuh anjing, belah anjing, tu ada ulama yang menghalalkan. Tapi kalau babi tidak. Pasal apa Islam tak bagi makan? Pertama, sebab najis. Kalau kaji-kaji tengok, oh dia ada kuman yang tak mati sekalipun kita rebus. Masalah sana panas tak mana pun dia punya kepanasan yang kita bagi panas tak mati. Dia balik mudarat pada manusia. Dalam waktu yang sama, masalah sana Muhammad Islam tak bagi apa? Sebab kalau orang tu makan babi, dia perangai babi akan balik ke dia. Apa perangai babi? Tak cemburu. Cuba tengok Cina hak makan babi, orang putih hak makan babi, bukan cemburu. Dia bawa bini dia, kawan dia bawa bini dia, bila jumpa dengan bini orang lain, dia pergi cium bini orang lain tu cium bini dia, tak rasa apa. Pasal apa? Tak cemburu. Bini dia orang boleh cup, dia boleh pergi cup bini orang, tak cemburu. Baik, Cina pakai macam mana? Selat pendek. Dia pakai selat pendek, bini dia pakai selat pendek ke? Orang tengok paha bini dia rasa cemburu tak? Tak rasa apa? Pasal apa? Makan babi. Tapi kita jangan tuan, bukan tengok apa, tengok isteri kita lama sikit, dia ni apa ni? Pasal apa? Tak makan babi. Allah Sayyidina Muhammad. Tuan, tak boleh, bisa tak bagi. Maknanya semua ni tuan, sistem yang ada pada makhluk Allah Tuhan yang buat. Kalau nak kaji makhluk Allah ni tuan, sistem berbagai-bagai yang Tuhan buat. Allah lah pada semua sesuatu. Tengok kawan duk menulis. Dia ni kalau nulis tuan-tuan, tulis ni dia kira ke belakang. Tuan-tuan tengok orang menulis, huruf dia semua ke belakang. K, kalau tulis K ke belakang. Herod K. Semua huruf dia semua kutu semua. Orang tu jenis mana? Orang tu jenis, kalau passion dia suka mengingat nostalgia lama. Hal lepas yang ingat. Kalau tulis tegak. Orang tu menurut ilmu psikologi, orang ni memang cara tulis pun tak ni kemas dia ni, keras dia ni. Tu tuan-tuan tak tengok rambut lagi. Rambut cacak, cering. Perangai tak tahu terang mana. Tuan. Ni semua sifat Tuhan buat, bukan tuan. Semua ni ada benda yang menunjuk bahawa Allah zahir pada setiap sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi macam mana kita boleh kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuatu boleh menghijab daripada Allah? Tak ada tuan-tuan, sebab semua ada Allah. Hatta tuan-tuan, pada huruf dan juga pada titik. Pada huruf dan juga pada titik ada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada Allah. Baik. Bagi contoh, dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keseluruhan Al-Quran itu berimpun dia punya maknanya pada Al-Fatihah. Fatihah ni dia punya isinya duk tang mana? Duk tang bismillah. Bismillah ni maknanya duk tang mana? Duk tang ba. Tang ba tu ada apa? Tang ba tu ada titik ba. Di titik itu ada Allah. Maknanya titik ba satu tu bukan boh tu tanpa ada makna tu. Boh titik ba satu tu ada makna. Ta titik dua di atas ada makna. Titik tiga di atas ada makna. Tuan-tuan, ilmu Allah tak habis kalau kita bahas.
sin titik sin dia punya gigi yang 3 ada makna. Shin titik dia punya giginya 3, titiknya 3 di atas ada makna. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, alif yang bentuknya satu tu ada makna. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua apa yang Tuhan buat semua ada dia. Huruf Al-Quran berlain daripada huruf-huruf lain. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang katakan kalau kita boleh faham hikmah ni, maka kita akan faham Allah sepanjang masa. Kita akan faham Allah setiap saat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kita faham Allah itu pada keseluruhan makhluk yang Tuhan cipta. Kalau ibarat ayak dengan timba, mana keseluruhan itu semua dapat kita fahami. Baik, sama ada hak jenis turun ataupun naik. Hak turun tu kita faham, hak naik pun kita faham. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu yang dikatakan kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'in wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'in wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan ke kita? Ya, wajib. Macam mana wajib? Ya. Dalam rujukan saya hadis berpuasa Rajab ni Sayyidina Muhammad hadisnya dhaif. Tapi bukan tak boleh beramai, boleh beramai. Cuma Sayyidina Muhammad pasal apa yang puasa Rajab? Puasa Rajab sebab dia punya munasabahnya, sebab dia dekat dengan Ramadan. Kalau ikut puasa, Nabi lebih banyak berpuasa bulan Sya'ban dari bulan Sya'ban. Selain Ramadan, Nabi sangat banyak berpuasa bulan Sya'ban. Tapi tuan-tuan, jadi pasal apa tak hal lain? Sebenarnya bukan dalam Rajab, bukan sekadar hanya puasa yang besar pahalanya, hal lain pun besar. Sembahyang sunat pahalanya besar, sedekah pahalanya besar, baca Quran pahalanya besar. Tapi pasal apa puasa? Sebab puasa dekat dengan Ramadan. Hak tu je tuan-tuan. Sebab dia punya munasabahnya puasa dekat dengan Ramadan. Taib. Pasal apa puasa? Sebab puasa ada Sayyidina Muhammad dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban ialah sebagai pera kepada Ramadan. Kita nak biasakan kita berpuasa sebab dia apa pun tuan, dia kena ada warming up, kena lompat dulu, kena panas-panaskan badan dulu. Ni tiba-tiba esok nak Ramadan baru puasa tuan, dia terkejut. Hatu yang buat kenuri nak masuk Ramadan, kenuri apa ni? Nak masuk Ramadan. Pasal apa? Tak makan siang dah. Tuan-tuan tu. Pasal apa? Sebab dia nak menamatkan makan siang. Sedangkan Rasulullah Sayyidina Muhammad sebenarnya makan siang ni tak berhenti dengan esok satu Ramadan baru nak berhenti. Ni kita dah makan siang, tak makan siang sebelum tu lagi. Rejab dah tak makan siang dah. Sya'ban dah tak makan siang dah. Jadi Rasulullah Sayyidina Muhammad sambil kita nak biasakan masalah sinahat kita tu ada aura Ramadan tuan-tuan. Jadi kita nak biasakan sistem dalam badan kita ni berpuasa macam tu. Kemudian bila mana kita berpuasa bulan Ramadan 30 hari masalah Sayyidina Muhammad, dia ada pula Tuhan ajak kita apa dia? Puasa 6 hari. Pasal apa? Hang biasa tak makan. Lepas tu
sikit demi sikit, sikit demi sikit, peralihan pada masa makan. Itu yang jadi pada hari raya sakit perut. Pasal apa? Tak makan sebulan, dia pulun makan batu-batu. Oh, cerah perut. Pasal terkejut. Jadi Allah SWT, tu hikmah tuan-tuan Tuhan buat. Jadi bukan maknanya, tapi tuan-tuan, dalam pengamalan kita, orang berpuasa 3 bulan berturut-turut. Tak salah tuan-tuan. Cumanya Allah SWT Muhammad menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Nak puasa hari boleh, dia ada rujukan, tak ada masalah. Tapi menyalahi sunnah. Taib. Nabi kita SAW tak berpuasa 3 bulan berturut-turut. Taib. Kalau tuan-tuan nak amalkan pun, tuan-tuan amalkan puasa Nabi Allah Daud AS. Hari ni puasa, esok buka, lepas tu buka pula, puasa pula. Lebih besar pahalanya daripada kita berpuasa 3 bulan berturut-turut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana binur, Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma